Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera dan salam puisi diucapkan kepada semua yang hadir bersama-sama bagi meraihkan majlis pelancaran buku kumpulan puisi Gandora, himpunan puisi perjalanan oleh sahabat sastra kita Hartinah Ahmad. Syukur Alhamdulillah, walaupun saya tidak dapat bersama-sama di Singapura sana bagi meraihkan majlis yang berbahagia ini, namun saya merasa turut gembira dan berbangga kerana dapat bersama-sama dengan tuan-tuan dan puan-puan dalam majlis yang bermakna ini. Terima kasih diucapkan kepada pihak penganjur yang telah mengundang saya untuk bersama-sama meraihkan majlis yang berbahagia ini. Baik, kumpulan puisi Gandora oleh penyair Hartinah Ahmad diterbitkan oleh Ombak Script House Production Singapura pada tahun ini, masih baru, hangat lagi ni tahun ini, tahun 2020, dan kumpulan puisi ini memuatkan karya pemenang Golden Point Award di Singapura untuk tahun-tahun 2013, 2017 dan juga 2019, ya. Sedikit tentang penyair yang bukunya akan dibicarakan pada hari ini, dibicarakan dan dilancarkan pada hari ini. Hartinah Ahmad, satu nama penyair Singapura yang tidak perlu diperkenalkan lagi kerana nama beliau sudah cukup dikenali, cukup signifikan pada ketika ini. Kerana beliau sudah pun terlibat dalam bidang penulisan sejak tahun 1971 lagi, Beliau sudah pun berkarya secara konsisten sampai hari ini, dan selama itu sudah tentulah beliau sudah pun mencipta nama yang besar dan mempunyai kedudukan yang tersendiri dalam jalur perkembangan sastra Melayu di Singapura, ya. Baik, selain puisi, beliau juga menulis lirik lagu. Saya dapati beliau sudah pun menghasilkan lebih dari 150 buah lirik lagu yang dinyanyikan oleh penyanyi-penyanyi terkenal di Singapura dan juga di Malaysia, ya. Menulis skrip drama TV, skrip drama radio, dan lebih membanggakan, beliau sudah pun menerima pelbagai penghargaan, ya. Sama ada dalam bentuk hadiah, penghargaan bagi karya-karya yang beliau hasilkan dari pelbagai jurnal itu, ya. Dan lebih membanggakan kita, pada tahun 2019 Hartinah Ahmad ini telah dinobatkan sebagai pemenang tempat pertama anugerah Pena Emas GPA 2019 dalam jurnal Puisi Melayu. Iaitu GPA ini suatu sayembara penulisan cerpen dan sajak yang penting di Singapura, ya. Baik, tentang buku ini, dari segi saya melihat Gandora ini dari segi struktur penyusunannya, saya dapati penyusunan kandungan kumpulan puisi ini dimulai dengan bahagian catatan prakata penyair sendiri, prakata penyair sendiri, kemudian diikuti oleh dua buah catatan yang disebut sebagai kata seorang teman, ya. Kata seorang teman yang dicatatkan oleh dua orang sahabat beliau, iaitu Hamid Ismail dan juga Samsudin Said, ya. Saya mengandaikan bahawa kedua-dua nama ini adalah sahabat paling dekat dan paling akrab dengan penyair, ya. Andaian saya tadi pertama berdasarkan catatan yang ditulis oleh kedua-dua mereka yang menceritakan tentang penglibatan dan kerjasama mereka dalam pelbagai projek, pelbagai aktiviti seni dan sastra di Singapura sendiri, ya. Dan kedua, andaian berdasarkan pemerhatian saya sendiri tentang bagaimana mereka bertiga ini sering ada hadir bersama-sama dalam setiap acara seni sastra yang diadakan di mana-mana, termasuk di luar negara.
dan selalunya saya pun ikut terlibatlah dalam penyertaan itu. Jadi saya tahu mereka ini 3 sahabat yang akrab, ya. Itulah mereka, kan. Baik, berbalik kepada kumpulan puisi ini, Gandhara ini mengandungi 66 buah puisi dengan ketebalan sejumlah 69 halaman, ya. Yang mana sebahagian besar daripada puisi ini mengungkapkan kenangan, pengalaman, pengamatan, perasaan dan pemikiran penyair yang terhasil daripada, sebahagian besarnya terhasil daripada kunjungan beliau ke beberapa negara, antaranya seperti Turki, India, Mesir, Saudi, New Zealand, Korea Selatan, dan sudah tentulah yang terdekat Malaysia dan Indonesia. Paling kerap, paling banyak dikunjungi dan paling banyak mendorong penghasilan karya, ya. Dan berdasarkan pemerhatian saya terhadap kumpulan puisi ini juga, saya dapati sejumlah 68%, ya. 68% puisi yang termuat dalam kumpulan puisi ini adalah puisi-puisi perjalanan. Puisi-puisi perjalanan, sementara 32% adalah puisi-puisi yang dihasilkan di Singapura, ya, di tempat beliau ataupun tempat kelahiran beliau sendiri, ya. Dan pada saya ini menjelaskan suatu prinsip penting, ya, bagi seseorang penyair. Pertama, ia membayangkan bahawa ke mana pun mereka pergi, penyair ini ataupun sastrawan, ya, ke mana pun mereka pergi, upaya sensitiviti dan daya kreativiti mereka tidak ditinggalkan di tempat sendiri. Jadi dibawa sekali lah pergi ke mana pun juga, ya. Kedua, ini menjelaskan bahawa jiwa dan pemikiran seseorang penyair itu sentiasa hidup bagi merakamkan setiap pengalaman putika. Pengalaman putika adalah pengalaman terpilih, ya, yang sesuai diungkapkan dalam karya sastra. Pengalaman putika yang ditemui di sepanjang perjalanan mereka, walau ke mana pun mereka ini pergi. Jadi tidak ditinggalkan. Dan kumpulan puisi ini membayangkan peri pentingnya seseorang penyair itu menerokai sesuatu tempat atau sesuatu daerah baharu, ya. Apa perlunya kita pergi ke tempat baru, daerah baru? Ini penting, ya, bertujuan untuk memperluaskan ufuk pandang kita, memperluaskan ufuk pandang, melebarkan horizon pengalaman dan mempertajamkan upaya berfikir dalam karya, ya. Jadi keluasan dan ketajaman tersebut selalunya kita dapat jelmakan dalam karya berbentuk kebaharuan idea dan juga proses pengkaryaan. Dan inilah yang diperlihatkan oleh penyair Hartinah melalui puisi perjalanan yang diletakkan di bawah judul utamanya Gandhara, yang mana memperlihatkan keterujaan, sensitiviti dan kreativiti penyair dalam setiap perjalanan beliau ke tempat-tempat yang dikunjunginya, ya. Dan kita dapati melalui setiap perjalanan tersebut, penyair dapat menerokai daerah baharu, ya, menerokai daerah baharu, menyelami dan memahami kehidupan masyarakat di tempat lain selain daripada tempat yang sudah biasa diakrabi dalam kehidupan sebelumnya, ya. Dan kita dapati bahawa gagasan dan praktikal ini sebenarnya selaras pula dengan saranan Islam, ya. Selaras pula dengan pandangan Islam, yang mana Allah telah berfirman dalam Al-Quran, ya, yang menggalakkan manusia supaya berkelana ataupun mengembara ke setiap pelosok dunia, ya. Kalau kita ingat dalam banyak ayat Quran yang menyebutkan tentang berjalanlah, ya, atau mengembaralah di muka bumi bagi tujuan untuk menimba ilmu pengetahuan. Dan di sini manusia digesa supaya melihat alam, ya, melihat alam ciptaan Tuhan yang pelbagai rupa, pelbagai bentuk, ya. Di samping melihat kepada kesan-kesan kaum yang terdahulu
berkenalan dengan bangsa-bangsa lain dan seumpamanya. Jadi semua itu adalah bertujuan untuk meningkatkan pengetahuan kita manusia tentang kehidupan, memberi keinsafan dan mendalami pengetahuan tentang Tuhan. Jadi saya suka nak memetik satu ayat yang menyuruh kita atau menyarankan kita supaya mengembara, ya. Surah Al-Mulk ayat 15 yang bermaksud, dialah yang menjadikan bumi bagi kamu mudah digunakan, maka berjalanlah merata-rata ceruk rantaunya, serta makanlah daripada rezeki yang dikurniakan Allah, dan kepada Allah jualah kamu dibangkitkan untuk hidup semula. Jadi ini ayat yang menunjukkan bahawa dunia ini merupakan suatu hamparan yang luas terbentang dan kita perlu menerokainya, ya. Jadi bertolak daripada saranan dan kesedaran tersebut, kita dapati ramai penyair, ramai sastrawan keluar mengembara dan mereka memanfaatkan setiap pengalaman putika mereka ke dalam acuan ataupun dalam karya-karya yang dihasilkan oleh mereka, ya. Di Malaysia misalnya, di Malaysia sendiri kita dapati banyak karya-karya besar yang lahir daripada hasil pengembaraan. Sebagai contoh, puisi yang cukup terkenal Sungai Mekong oleh puisi Latif Muhyiddin, ya. Sungai Mekong, Janji Para Maribo oleh sebuah novel oleh Malim Ghazali, Menjadi Tua Sahabat dan Naratif Agung Syoto oleh Anwar Rizwan, Di Kubur Khairil Muhammad Haji Saleh, Perjalanan Pulang Seorang Seniman oleh Ladin Wawi, Matahari Itu Jauh oleh Rosli K. Matari, dan banyak lagi karya-karya yang terhasil daripada pengembaraan ataupun perjalanan yang dilalui oleh pengkaryanya, oleh penyairnya, oleh pengarangnya. Dan ini menghasilkan karya-karya yang dianggap sebagai berbobot, bermutu, ya, oleh mereka ini. Baik, secara umumnya saya nak kembali kepada kumpulan Gondara ini. Secara umumnya puisi-puisi dalam kumpulan ini dapat dibahagikan kepada 3 subjek yang utama. Pada saya lah, sebab saya nak lihat dalam konteks yang agak tidak terlalu luas, ya. Kalau nak perluaskan boleh, tetapi akan mengambil masa yang panjang. Jadi saya hanya nak melihat dalam 3 aspek yang utama, iaitu tentang wanita dan kewanitaan, tentang masa lalu dan masa kini, masa lalu dan tentang masa kini, ya. 3 perkara itu, wanita dan kewanitaan, tentang masa lalu dan tentang masa kini. Kita lihat dulu yang pertama, tentang wanita dan kewanitaan, ya. Sebenarnya sebelum masuk ke dalam buku ini pun, tarikan pertama kita sebagai pembaca ialah kepada kulit buku, kulit depan bukunya yang dihiasi dengan imej sehelai Gondora, ya. Gondora ini sejenis gaun labuh atau abaya atau jubah, ya, yang boleh dipakai tanpa lengan atau dengan lengan lah, ya. Baik, imej ini sebenarnya pada saya menghantar mesej tentang kandungannya, iaitu adalah berkait dengan wanita dan kewanitaan. Itu tanggapan awal, ya. Tanggapan pertama bila kita melihat buku ini ialah tentang wanita dan kewanitaan, kerana imej sehelai baju, sehelai Gondora itu, baju labuh itu, ya. Dan pada saya ternyata tanggapan awal itu adalah benar, ya, kerana sebahagian daripada puisi di dalamnya adalah tentang wanita dan kewanitaan. Buktinya saya dapati sekurang-kurangnya ataupun lebih daripada 10 buah puisi yang ada dalam kumpulan ini adalah tentang wanita, berhubung dengan wanita dan juga kewanitaan itu, ya. Jadi kita lihat sedikit tentang wanita dan kewanitaan yang dipaparkan dalam buku ini, ya.
Pemaparan dunia wanita dan kewanitaan ini dapat kita telusuri pada larik-larik ungkapan dalam puisi seperti ada judul-judul puisi yang khusus tentang wanita ni, seperti Gandara itu sendiri. Gandora, Mahligai, Secawan Teh Panas, Lopes Manis, Cendrawasih di Dulang, Sepucuk Surat Rajuk Seorang Ibu Berdosa, Serikandi Zaman, Bunga Kasih, dan juga Nenek dan Kelip-kelip di Pantai Pasir Panjang. Itu antara contoh-contoh puisi yang berkait dengan wanita dan kewanitaan, ya. Baik, apabila kita menghayati puisi-puisi ini, sudah tentulah memberikan ataupun mendedahkan kita kepada gambaran pergolakan wanita itu sendiri. Misalnya saya nak ambil contoh Gandara, ya. Gandara itu misalnya penyair dalam puisi ini, penyair memaparkan tentang dunia batin seorang wanita yang penuh misteri dalam disampaikan dalam jalur naratif yang samar dan sukar untuk dicerakin pasti, ya. Tetapi apabila kita masuk ke dalam puisi ini, kita menghayatinya, mendedahkan kita kepada suatu paparan pergolakan jiwa seorang wanita yang terpenjara dalam himpitan kesunyian dan kesukaran hidup. Itulah wanita yang terkurung dalam tembok penderitaan, dicengkam oleh keinginan yang tidak tertunaikan dan kehilangan lelaki yang bermakna dalam hidupnya. Jadi kita lihat sedikit puisi ini. Saya petik sedikit puisi dari yang berjudul Gandara ini, ya. Saya bacakan, ya. Melangkah di atas kerikil tajam, dia tidak lagi berasa sakit. Tubuhnya longlai dan terasing, sudah menjadi seperti boneka. Tapi hatinya hidup kembali, menjerit-jerit dari dalam kepala. Akhirnya dilepaskan Gandara itu atas nama ketelanjangan. Kepada lelaki tidak berwajah, lelaki itu dingin dan pucat, sudah lama mati. Jadi kita perhatikan melalui larik-larik tersebut, didapati penyair melukiskan puisi ini sebagai suatu lambang, ya. Gandara itu sendiri sebagai suatu lambang maruah seorang wanita yang seringkali dipertahankan, ya, meskipun dalam berdepan dengan 1001 cabaran yang mendesak, ya. Sementara tindakan melepaskan Gandara itu adalah suatu tindakan melambangkan penyerahan yang merobekkan ketahanan peribadi seorang wanita yang dipertahankan selama ini. Namun, akhirnya kita fahami bahawa penyerahan tersebut adalah kepada lelaki tidak berwajah. Lelaki itu dingin dan pucat, sudah lama mati. Demikian puisi Gandara ini meminta kita sebagai pembaca untuk menakul dan menafsir makna bagi menerokai rimba peribadi dan merungkai misteri jiwa seorang wanita. Dan ini adalah sesuatu yang wajar, memandangkan sifat puisi itu sendiri adalah menggambarkan sesuatu bukan menerangkan atau menghuraikan sesuatu. Bagi gambar aja, kitalah yang menafsirkan gambar itu, ya. Satu lagi yang berkait dengan wanita ialah puisi berjudul Serikandi Zaman, yang mana penyair melukiskan rasa sanjungan, mengungkapkan rasa sanjungan terhadap wanita terunggul dalam sejarah Islam, ya. Walaupun di sepanjang ungkapan puisi ini penyair langsung tidak menyebut nama wanita tersebut, namun apabila kita membaca frasa-frasa seperti kau wanita pilihan, bestari lagi bangsawan, kau serahkan seluruh jiwa ketika mereka mendustakan. Jadi apa ini? Ini adalah membayangkan peranan dan pengorbanan wanita yang sangat mulia bernama Khadijah Al-Khuwailid, iaitu isteri pertama kepada baginda Rasulullah, ya. Ini kita dapat
hayati penceritaannya berdasarkan puisi Seri Kandi Zaman, manakala melalui puisi Mahligai memaparkan ungkapan kasih sayang, rasa penghormatan dan sanjungan seorang anak terhadap seorang ibu yang tercinta. Jadi sebagai seorang anak yang baik, akan sentiasa berbuat yang terbaik untuk wanita paling bermakna, paling bererti dan paling disayangi dalam kehidupan kita. Jadi si anak dalam puisi ini berusaha untuk membina sebuah mahligai indah sebagai hadiah kepada bunda tercinta dan berdoa agar bundanya sempat menikmati kesenangan setelah melewati kepayahan dalam kehidupan semasa membesarkan anak-anaknya. Jadi itu beberapa contoh puisi yang berkait dengan wanita dan kewanitaan. Sebenarnya ada banyak lagi, tapi saya ambil contoh 2 buah saja untuk diberikan ulasan contoh di sini, ya. Kemudian saya nak beralih kepada gambaran tentang masa lalu. Saya dapati sebahagian daripada puisi-puisi yang dipaparkan dalam kumpulan ini mengangkat kisah-kisah masa lalu yang dianggap sebagai penting kepada diri penyair atau penting kepada bangsanya, ya. Sebagai contoh, dapat kita lihat melalui puisi yang berjudul Cendrawasih di Dulang. Itu tentang masa lalu penyair sendiri, ya. Kemudian puisi berjudul Pinang Terbelah Dua, Album Warisan Budi, Buayan di Tangan Ayah, Khuldi dan Cinta, Nenek dan Kelip-kelip di Pantai Pasir Panjang, dan Sekapur Sirih, ya. Semua ini mengimbau kenangan, ya, masa lalu. Misalnya melalui puisi Cendrawasih di Dulang. Cendrawasih di Dulang adalah imbauan kenangan masa lalu ketika zaman kanak-kanak penyair sendiri, ya. Zaman kanak-kanak yang dianggap sebagai indah, ya. Dan kenangan adalah sesuatu dalam kehidupan kita ni, kenangan adalah sesuatu yang pernah terjadi, ya. Pernah terjadi dalam kehidupan di masa lalu dan kita masih mengingatinya sampai sekarang, ya. Untuk apa kita mengingati kenangan, ya? Saya lihat dalam konteks ini lebih untuk dijadikan sebagai suri teladan, ya. Suri teladan dalam mendepani kehidupan masa kini dan masa akan datang. Jadi perkara yang lepas, perkara yang lalu, seperti juga sejarah, kita jadikan sebagai pengajaran ataupun suri teladan untuk kehidupan yang seterusnya. Jadi melalui puisi ini penyair melakarkan kenangan indah pada zaman kanak-kanak, ya. Bersama rakan-rakan sepermainan yang kita dapat kesan dalam ungkapan pelepah pisang kita buat senapang, bermain perang-perang, menikmati kuih tradisi yang dimasak oleh emak, dan gambaran kampung setinggan yang telah lama bersama kawan-kawan yang sudah pun bertebaran entah ke mana pada hari ini. Jadi itulah saya dapati penyair, ya, memaparkan sayap kenangan, saya katakan sayap kenangan yang sederhana, tetapi menerbangkan makna besar kepada penyair dalam mendepani kehidupan pada hari ini. Satu lagi contoh yang saya nak kemukakan yang saya dapati dalam kumpulan puisi ini tentang masa lalu ialah puisi yang berjudul Pinang Terbelah Dua, ya. Pinang Terbelah Dua ini mengangkat peristiwa dalam Sulalatul Salatin atau sejarah Melayu tentang seorang pedagang, seorang ulama dari Pasai yang bernama Tun Jana Khatib yang datang ke Singapura untuk berdagang. Ini cerita ni semua kita pernah tahu, pernah baca dalam sejarah Melayu, dah. Dan bagaimana Tun Jana Khatib ni orang yang berilmu dan sakti. Dalam satu peristiwa beliau merenung sebatang pohon pinang, kan? Pohon pinang, dan pohon pinang itu terbelah dua dan kemudiannya tumbang. Dan peristiwa itu disaksikan oleh permaisuri raja kerana ia berlaku di depan istana, di sebelah istana, ya. Dan raja menjadi murka apabila mengetahui bagaimana seorang asing telah kononnya menunjukkan sakti kepada permaisurinya, ya. Jadi Tun Jana Khatib
akhirnya ditangkap dan dihukum bunuh, ya, dihukum bunuh, ya. Dan sebelum beliau dibunuh, beliau telah bersumpah bahawa raja yang zalim tidak akan terlepas, ya, dan Singapura akan menjadi huru-hara. Dan ini kita dapat lihat apabila beliau dibunuh, badannya hilang, ya, jasadnya hilang, tetapi darahnya ada di situ. Jasadnya terdampar di Langkawi, ya. Jadi ini kemudian membawa kepada rentetan peristiwa Singapura dilanggar todak, dan bagaimana tampilnya Hang Nadim, seorang kanak-kanak pada ketika itu, yang menyarankan supaya mereka mempertahankan daripada serangan todak itu dengan berkuburkan batang pisang, berbanding dengan tindakan mereka sebelumnya berkuburkan betis, ya, dijadikan sebagai kubur. Sudah tentulah boleh membawa kepada kecederaan atau kematian, ya. Dan sekali lagi di sini budak yang cerdik itu akhirnya juga dibunuh. Jadi ini imbauan masa lalu dalam sejarah ataupun dalam kepercayaan, sama ada mitos ataupun legenda orang Melayu, ya. Yang mana puisi ini kemudiannya dilakar sebagai suatu mekanisme kritikan terhadap pemimpin yang tidak jujur, pemimpin yang tidak amanah, serta pemimpin yang zalim dalam pemerintahan. Pemimpin yang zalim akan mendapat pembalasan, dan juga tentang bahayanya perbuatan dengki khianat sesama sendiri yang boleh meruntuhkan sesuatu masyarakat atau bangsa dan negara. Jadi itulah yang antara yang ingin disampaikan dalam pemikiran sajak-sajak ataupun puisi-puisi yang menyentuh tentang masa lalu, ya. Dan saya nak terus beralih kepada tentang masa kini, yang mana penyair telah menampilkan subjek-subjek semasa dengan latar dan tempat semasa pada masa kini, yang dapat dikesan dalam puisi beliau berjudul Kekatu Tak Bersayap, Masjid Sunyi, Senjakala dan Corona, Karung Guni, Pengemis Senja, Pulau Kita, dan lain-lain, ya. Saya paling tertarik dengan puisi berjudul Kekatu Tak Bersayap, ya. Kekatu Tak Bersayap ini memaparkan suatu cerita atau naratif tentang kekatu yang asalnya adalah anak-anak, ya, anak-anak bersayap yang hanya dihasilkan maksudnya pada musim-musim tertentu akan membentuk sayap. Anak-anak akan membentuk sayap dan boleh terbang, ya. Dan setelah terbang, kekatu ini akan melepaskan sayapnya. Itu yang dikenali sebagai kekatu tidak bersayap dalam puisi ini. Dan kekatu tidak bersayap ini akan membentuk seiring dengan pasangannya bagi tujuan mengawan dan membentuk satu keluarga, satu koloni baru. Jadi pada saya puisi ini sangat menarik kerana memberi kesan yang mendalam untuk difahami dengan makna yang bukan hanya tersurat, tetapi juga yang lebih penting ialah makna yang tersirat. Jadi saya nak bawa tuan-tuan dan puan-puan kepada contoh rangkap ketiga, ya, yang berbunyi sepasang kekatu yang datang bertamu dulu tidak lagi hidup sendiri. Bersama ribuan koloni, dia si anai-anai yang mengubah diri, membina kota dan negeri, memakan tiap bucu dan sendi. Itu rangkap ketiga. Rangkap keempatnya, waspada. Jika sepasang kekatu datang waktu malam ketika angin bertiup perlahan, jangan benarkan mereka mengawan. Suatu waktu rumahmu cantik di luar, hancur di dalam. Jadi pada saya sangat menarik dan mengesankan, terutamanya melihat makna yang tersirat. Dari segi makna yang tersurat, puisi ini membayangkan bahaya si anak-anak, ya, anak-anak yang membentuk koloni dalam rumah dan kemudian boleh merosakkan perabot, merosakkan struktur rumah, ya, dan akhirnya boleh meruntuhkan rumah yang kita diami.
Tetapi saya lebih tertarik dengan makna yang tersirat tentang sebagai seorang warga, sebagai warga sesebuah negara, betapa kita perlu berwaspada dengan kedatangan orang luar. Orang luar yang datang awalnya walaupun hanya sehelai sepinggan, sehelai sepinggang saja datang, tapi mereka akhirnya akan membentuk koloni mereka sendiri. Jadi lama kelamaan mereka ini akan menjadi dominant dan akhirnya menguasai negara yang kita diami, ya. Dan kesudahannya negara kita walaupun kelihatan maju dan membanggakan, tetapi sebenarnya kita bukan lagi menjadi pemilik kepada tanah air warisan nenek moyang kita. Jadi ini suatu pada saya suatu ungkapan perasaan dan pemikiran hasil dari perenungan terhadap situasi yang berlaku pada hari inilah. Dan inilah yang saya lihat sebagai suatu kekuatan penting dalam kumpulan puisi ini, menghayati baik-baik makna yang tersurat dan tersirat yang pada saya berupaya menyuguh pemikiran dan menggugah perasaan pembaca. Dan ini akhirnya membenarkan apa yang disebut oleh Muhammad Haji Saleh yang menyatakan bahawa puisi boleh membijaksanakan seseorang pembaca. Prof. Muhammad Haji Saleh sewaktu membicarakan tentang apakah puisi, apakah konsep puisi itu, beliau menyebut bahawa puisi adalah bentuk sastra yang kental dengan muzik bahasa serta kebijaksanaan penyair dan tradisinya. Dan dengan segala sifat kekentalannya itu, puisi setelah dibaca akan menjadikan kita lebih bijaksana. Jadi itu dia yang saya maksudkan tadi, bagaimana pembacaan terhadap puisi-puisi ini membuatkan kita berfikir dan mempelajari sesuatu yang baharu, ya, tentang apa yang berlaku pada hari ini. Jadi saya nak merumuskan, ya, pandangan ringkas saya ini kerana keterbatasan masa, ya. Akhirnya saya nak rumuskan bahawa sebahagian puisi dalam kumpulan ini memberi kesan dan kesan dari sudut nilai rasa dan nilai makna yang baik, ya. Dan selain menggugah perasaan dan pemikiran, ia memaparkan penggugahan pemikiran terhadap kepelbagaian isu, termasuk tentang rasa kecintaan terhadap keluarga, terhadap bonda, nilai patriotisme, menghargai warisan tradisi, kritikan terhadap politikus atau pengkhianat negara, kewaspadaan terhadap pendatang asing, orang luar dan sebagainya. Jadi itu isu-isu yang terungkap, tergarap dengan baik sekali dalam puisi ini. Kemudian saya dapati unsur kehalusan dan keindahan puisi terjelma di sebalik larik-larik rasa, susunan ungkapan, diksi yang terpilih, dan ini selaras dengan yang disebut oleh sastrawan negara Muhammad Haji Saleh itu sendiri, bahawa puisi adalah sastra yang kental dengan muzik bahasa dan kebijaksanaan penyairnya dan tradisinya yang apabila dibaca menjadikan kita lebih bijaksana. Jadi terakhir, saya ingin mengucapkan syabas dan tahniah kepada penyair Hartinah Ahmad atas kelahiran Gondara dan majlis pelancaran kumpulan puisi sulung beliau ini. Saya percaya kejayaan ini akan memberi inspirasi dan dorongan kepada beliau bagi melahirkan karya-karya seterusnya. Saya tutup sesi ulasan ringkas ini dengan lafaz Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam puisi. Terima kasih.